256 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Surah Ibrahim, page 256, ayat yang ke-7. Okey, kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim Amin. Amin. la ilma lana illa ma 'allamna alimun nafa'na bima 'allamna wa 'allamna wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, muka surat 256 ayat yang ke-7. Ayatnya berbunyi wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Okey, itu ayat kita ini. Wa dan ingatlah ketika ta'azzana memberitahu. Jemaah ta'azzana memberitahu. Rabbukum oleh Tuhanmu. Rabbukum oleh Tuhanmu. La benar-benar in jika syakartum kamu bersyukur la azidannakum nescaya aku akan tambahkan untukmu. La azidannakum nescaya aku akan tambahkan untukmu. Wa dan la benar-benar in jika kafartum kamu kufur. Lawan pada syukur tadi kamu kufur. Inna sesungguhnya azabku la syadid la benar-benar syadid sangat dahsyat. Okey, kalau terjemahkan dia, Wan Izawani terjemahkan boleh? Wan Izawani. Ayat 7 kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika memberitahu oleh Tuhanmu, benar-benar jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah untukmu. Benar-benar jika kamu kufur, sesungguhnya azabku benar-benar sangat dahsyat. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Ayat ni ada dua pendapat. Pendapat pertama, Allah suruh Nabi SAW sampaikan kata-kata ni pada orang Mekah. Surah ni surah Makkiyah. Pendapat kedua, ayat ini masih lagi dalam perbincangan kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Sebab ayat kita minggu lepas, ayat terakhir, ayat nombor 6, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Allah suruh Nabi Musa Allah cakap pada Bani Israel, kenangkan balik nikmat yang Allah Ta'ala telah bagi pada kamu. Apa dia? Allah Ta'ala telah menyelamatkan kamu daripada kekejaman Fir'aun. Allah Ta'ala telah menyelamatkan kamu daripada kekejaman Fir'aun. Fir'aun sebelum ni sembelih anak lelaki kamu, biarkan hidup perempuan-perempuan kamu. Itu nikmat. Jadi Allah selamatkan kamu daripada kekejaman Fir'aun. Itu adalah satu nikmat daripada Allah. Jadi kamu kena hargai, berterima kasih, balas jasa Allah. Dengan cara apa? Adakah sekadar cukup cakap Alhamdulillah? Tak. Kamu kena mentaati perintah Allah SWT. Syukur ni dia dengan 3 perkara. Dengan lidah, dengan hati, dengan anggota badan. Kalau dengan lidah semata-mata, tetapi tidak dengan hati, tidak dengan perbuatan, maka tidak lagi namanya bersyukur. Okey. Kita ada anak duk asrama. Kita ziarah anak tu setiap minggu. Ziarah bagi duit. Belanja RM50. Dia dapat duit belanja, dia ucap terima kasih ayah, terima kasihlah bagi duit belanja kat saya. Ayah baik sangat dengan saya. Lepas tu duit tu dia koyak, boom, gua ada tong sampah. Adakah anak ini dianggap sebagai anak yang bersyukur dan berterima kasih? Boleh ke? Dia ucap terima kasih sungguh-sungguh tadi? Tak. Dia tetap dianggap tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Walaupun dia dah ucap terima kasih gila-gila je kat mulut dia. Habis tu, bersyukur ni, dia guna duit ayah dia guna beli benda faedah, beli makanan ke,
Okey, dia guna beli makanan ke, dia guna beli alat-alat tulis ke, itu namanya bersyukur. Dalam hati dia sentiasa ingat ayah dia, selalu call ayah dia. Jadi tak ayah bagi duit, beli prepaid, call girlfriend dia. Kat mak ayah tak call, contohlah. Ini sekadar contoh. Dia bersyukur bukan sekadar dengan ucapan, tapi bersyukur kena lidah, hati dan perbuatan. Allah dah selamatkan kamu. Allah dah buat jasa besar pada kamu, menyelamatkan kamu daripada kekejaman Firaun. Di samping itu Allah Ta'ala juga mewariskan kamu tanah Mesir dan Palestin. Sebelum ni kamu dihambakan, dijadikan hamba abdi di Mesir. Allah Ta'ala selamatkan kamu daripada kekejaman Firaun. Bukan itu saja, bahkan Allah bagi pada kamu tanah Mesir dan Palestin. Allah bagi pada kamu tanah Mesir dan Palestin. Jadi kamu patut syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Musa cakap pada kaum dia, kalau kamu kufur, Allah Ta'ala beritahu pada kamu. Allah suruh Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel. Okay? Walaupun ayat ni kata-kata Nabi Musa pada Bani Israel, tapi kita yang baca semua ayat ni. Bukan Bani Israel yang baca, kita yang baca. Kalau kamu bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah nikmat kamu. Kalau kamu bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah nikmat kamu. Perkataan pertama, ayat ini digunakan dengan perkataan ta'azzana. Ta'azzana ni digunakan untuk memberitahu satu benda yang penting. Ta'azzana ni digunakan untuk memberitahu satu perkara yang sangat penting. Tuan Haji Aziz telah baca boleh Tuan Haji Aziz? Surah Al-A'raf. Ada perkataan ta'azzana kat situ. Saya cari buku surat sekejap. Okey, buku surat 172 ayat 167. 172 ayat 167. Telah baca boleh Tuan Haji Aziz? InsyaAllah. 172? Ya, ayat 167. 167. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahawa dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, yakni orang Yahudi, sampai sesungguhnya Tuhanmu sangat Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Aziz. Ada betul-betul sikit tapi kita masih boleh dengar. Ayatnya Allah cakap pada Bani Israel, ta'azzana. Ta'azzana. Ta'azzana tu maksudnya Allah nak beritahu sungguh-sungguh, Allah nak elang sungguh-sungguh, nak menyatakan satu fakta yang benar pasti berlaku. Allah Ta'ala akan hantar kepada mereka, iaitu orang Yahudi ni, orang-orang yang akan menyeksakan mereka dengan siksaan yang teruk sampai hari kiamat. So bila guna ta'azzana tu maksudnya beritahu dengan sungguh-sungguh. Beritahu dengan sungguh-sungguh. Okey. Allah kata kalau kamu bersyukur, Allah tambah nikmat kamu. Tambah nikmat, apa dia itu nikmat? Nikmat ini perkara-perkara mendekatkan diri dengan Allah. Itu satu. Yang kedua, nikmat-nikmat yang kita tahu, biasa kita dengar, nikmat-nikmat duniawi. Yang menguntungkan duniawi dalam masa yang sama tidak menyebabkan kita rugi ke akhirat. Jadi kalau kita syukur dengan apa yang kita ada, kita jaga sikit, tanda kita bersyukur, kita puji Allah, kita jaga solat, kita taat perintah Allah, kita cuba jauhi segala larangan Allah, hati kita sentiasa ingat Allah, kita tidak gunakan nikmat duit Allah bagi ke tempat-tempat yang Allah tak suka, kita tidak gunakan nikmat kesihatan yang Allah bagi ke tempat-tempat yang Allah Ta'ala tak suka. Bila kita bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah nikmat. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah nikmat. Apa itu nikmat? Allah Ta'ala bagi kita taufik hidayah untuk lebih jaga solat. Allah Ta'ala bagi kita taufik hidayah untuk tambah lagi solat. Allah bagi kita taufik hidayah untuk sentiasa zikir, baca Quran pada Allah Ta'ala. Itu nikmat paling besar sekali. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa golongan paling dapat nikmat? Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Kita selalu apa? Minta dalam solat kan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim. Tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat kepada mereka. Siapa tu orang yang dapat nikmat ni? Tolong baca boleh Puan Rahimah. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Okey. Muka surat 89 ayat 69. Muka surat 89 ayat 69. Tolong baca boleh Puan Rahimah.
Boleh Ustaz. Ayat surat 89 ayat 69. Ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, yakni Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, iaitu para nabi, para pencipta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Terima kasih Puan Rahimah. Kita semua dah minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah pada kami jalan yang orang-orang yang nikmat pada mereka. Siapa dia? Ni kan? Para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Okey, para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Mereka ni orang dapat nikmat daripada Allah. Mereka semua kaya ke? Ada yang kaya, tapi ramai yang miskin. Ada yang masyhur namanya, tapi ada juga yang tidak masyhur namanya. Ada yang tinggi kedudukannya, ada juga yang langsung tidak ada kedudukan pangkat. Tapi keempat-empat golongan ni ada satu persamaan. Apa dia persamaan? Semua mereka Allah bagi taufik hidayah untuk amalkan agama sebaik mungkin. Kalau lah kita kata kekayaan tu je nikmat, itu ada Nabi tak kaya, ada sahabat tak kaya, ada orang mati syahid tak kaya. Okey. Kalau lah kita kata ada pangkat nama kedudukan tujuh nikmat, ada di kalangan orang mati syahid kita tak kenal pun. Ada di kalangan orang-orang siddiqi, orang-orang soleh kita tak kenal pun. Mereka semua ni berbeza dari sudut harta. Maksudnya ada kaya, ada tak kaya. Ada yang kita kenal, ada kita tak kenal. Ada glamour, ada tak glamour. Ada yang ada pangkat, ada tak ada pangkat. Berbeza. 4 golongan ni. Tetapi mereka semua ada satu persamaan. Apa dia persamaan mereka? Kesemua mereka mempunyai taufik hidayah daripada Allah untuk amalkan agama dengan sempurna. Itulah nikmat. Jadi kita minta dalam solat tadi, Allah beri kita jalan. Jalan siapa? Jalan mereka. Jalan orang yang kau telah beri nikmat. Kaya ke? Ya, ada yang kaya. Tapi bukan semua kaya. Jadi kita minta nikmat dalam semayang. Kita minta Allah tunjukkan kita jalan dalam semayang tu, untuk kita ikut jalan mereka ni. Yang Allah bagi nikmat. Apa dia? Nikmat untuk mereka. Amal agama sebaik mungkin. Jadi orang soleh, jadi orang dekat dengan Allah, jadi orang sentiasa ingat Allah, dia lah nikmat. Beza orang kenal Allah dengan orang dekat dengan Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Orang kenal Allah dengan orang dekat dengan Allah, ada beza. Okey? Orang kenal Allah, dia boleh cerita bahasa Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ayat dia boleh ikut daripada Quran tentang Allah. Itu kenal Allah. Belum tentu dia dekat lagi dengan Allah. Okay, orang dekat dengan Allah mungkin dia tak reti nak quote ayat Quran, tapi hati dia sentiasa ingat Allah. Mulut dia sentiasa basah zikir sebut nama Allah. Maka kesan dia pun lain lah tuan-tuan dan puan-puan. Saya kenal YB. Seorang lagi kawan saya dia rapat dengan YB. Saya kenal YB tu. Okey, seorang lagi kawan saya dia rapat dengan YB tu. Okey. Jadi kalau masuk rapat dengan YB ni, dia sentiasalah hulu gila ikut YB tu. YB tu program kat sana dia ada, program kat sini dia ada, duduk ngekor je semua YB tu. Mengekori je semua YB. Contoh lah ni, sekadar contoh. Bukan nak samakan Allah dengan YB. Jadi bila minta bantuan, saya minta bantuan, cik katalah nak bantuan gini-gini, okey, maka YB tu kata apa dia? Okey, nanti cik buat surat, kita akan meeting, kita akan beritahu lah, lulus ke tak lulus. Contoh, saya minta bantuan. Tapi kalau kawan saya yang rapat dengan YB itu senang tak minta bantuan? Senang dengan mulut. YB nak minta bantuan sikit gini-gini, esok datang Hafiz. Berapa nak? 20,000, okey boleh, contoh. Kenal YB dengan rapat dengan YB, dua benda yang berbeza. Macam tu juga kenal Allah tak cukup. Kena rapat dengan Allah. Jadi mereka ni, golongan yang tepat ni, rapat dengan Allah SWT. Itulah nikmat paling besar. Rapat dengan Allah SWT. Okey, baik. Kalau kita syukur pada Allah, Allah tambah nikmat, dia lah nikmat paling besar, nikmat paling utama, iaitu dapat dekat dengan Allah. Selain tu, dapat duit banyak, dapat rumah selesa, dapat kenderaan selesa, dapat pergi cuti puluh kilir, dapat anak yang ramai. Nikmat tak? Nikmat juga. Tetapi tidak sama dengan nombor satu. Jadi siapa bersyukur, Allah tambah nikmat. Siapa yang kufur pada Allah, Allah tak cakap pun aku akan kurangkan nikmat. Patutnya, siapa syukur aku tambah nikmat, siapa kufur aku kurangkan nikmat. Allah tak cakap pun macam tu. Allah hanya cakap, siapa syukur aku tambah,
Siapa kufur? Tanda soal. Lepas tu, azabku sangat pedih. Maknanya macam ni. Okey. Ni nak faham ayat ni lah. Okey. Siapa yang bersyukur, ni siapa bersyukur, dia bersyukur lah ni, dia bersyukur, Allah tambah lagi. Tambah lagi. Siapa yang kufur, dia kufur. Kat sini Allah kata, azabku amat pedih. Inna azabi lasyadid. Azabku amat pedih kat sini. Azabku amat pedih. Jadi soalannya, apa yang berlaku pada dia masa ni? Sebelum dapat azab yang pedih, ni azab pedih dia dapat. Ni azab pedih dia dapat. Soalannya ialah, sebelum dia dapat azab pedih, apa berlaku pada dia? Kat sini ada dua perkara. Satu, dua. Apa dua perkara? Sama ada oleh kerana dia kufur, Allah kurangkan nikmat dia. Nikmat dia banyak sebelum ni. Dia kaya sebelum ni, Allah Ta'ala buat dia jadi miskin. Jatuh miskin. Okey? Ataupun kat sini, Allah Ta'ala buat dia dah kaya lagi. Makin kaya. Jadi, orang yang kufur pada Allah, iaitu tidak bersyukur pada Allah, sama ada dia akan jadi makin kaya, ataupun Allah buat dia makin miskin, makin susah. Yang penting, ending bagi mereka berdua, sama ada yang makin kaya ke, yang makin susah ke ni, kalau mereka tidak taubat, azab Allah Ta'ala. Itu poin. Di tuan-tuan dan puan-puan, ada setengah orang. Dulu dia kaya, rezeki dia mewah. Tapi dia tak jaga solat, dia buat dosa maksiat, dia tak rasa bersalah dosa maksiat, Allah Ta'ala tarik nikmat. Contoh orang Mekah dulu mewah. Orang Mekah dulu oleh keamanan, lagi mana-mana semua orang respect, semua orang takkan ganggu. Tapi oleh kerana Nabi datang, mereka tidak bersyukur, nikmat Allah bagi nikmat Nabi pada mereka, mereka reject Nabi, maka Allah timpakan kepada mereka kelaparan. Allah Ta'ala timpakan kepada mereka apa lagi? Ketakutan. Sebelum ni, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Surah Quraisy kan? Allah yang beri makanan kepada mereka daripada kelaparan, dan Allah memberi keamanan kepada mereka daripada ketakutan. Mereka tak lapar, tak fikir risau makanan, dan mereka tak takut. Tapi bila kufur pada Allah, apa berlaku? Tolong baca dia boleh. Puan Suraya Haidar, tolong baca Puan Suraya Haidar. Page 280 ayat 112. 280 ayat 112. Tolong baca. Ada Puan Suraya Haidar? Okey, baik, tak apa. Puan Siti? Ada Ustaz, ada. Ada. Sekejap. Sorry. Sebab senyap lama ingat tak ada, sorry. Dah, ambil saya tak boleh nak ni. Okey. 280 ayat 112. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezeki melimpah ruah datang kepadanya daripada seluruh tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Kerana itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka lakukan. Okey. Terima kasih Puan Suraya Haidar. Dulu Mekah ni terkenal dengan mewah makanan, terkenal dengan negeri yang aman. Tapi mereka kufur nikmat Allah, tak beriman dengan Nabi, mereka dah susah dapat makanan dan mereka takut nak keluar dari kota Mekah. Allah tarik nikmat. Jadi kesan tidak syukur kat sini, Allah buat apa? Yang pertama, Allah Ta'ala turunkan nikmat mereka. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Inna tuhramu ti'atin ya'malu. Sesungguhnya rezeki itu disusahkan, disekat. Ya ke? Saya jadi freeze lagging macam lambat. Pada mula telefon tapi sikit-sikit, tapi sekarang Breaking. Oh, sekarang makin teruk tadi yang Ustaz cakap tadi.
So sekarang dah okey ke masih lagi problem? Sekarang masa cakapnya okey. Okey pula. Okey, baik, tak apa. Sekali lagi beritahu, saya tukar pakai telefon pula, insya-Allah. Kalau jadi sekali lagi beritahu, saya akan tukar pakai telefon. Okey? Boleh? So sekarang saya teruskan lagi, boleh? Ke nak tukar terus? Teruskan. Teruskan Ustaz. Jadi lagi Okey, dah Ustaz. Ustaz freeze ni. Ustaz freeze pula. Freeze lagi. Ustaz freeze Ustaz. Okey, baik. Puan Izawani, saya buat jadi host je. Nanti masukkan saya balik Puan Izawani. Okey. Saya keluar, saya tukar pakai telefon lah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang clear insya-Allah. Clear, insya-Allah. Okey, baik. Okey. Jadi golongan pertama yang tak syukur pada Allah Ta'ala tadi, Allah Ta'ala buat dia down. Maksud down tu rezeki dia saja banyak. Kurang. Dulu bisnes dia banyak. Jatuh. Contoh. Okey, maka salah satu cara orang yang tak syukur pada Allah, apa Allah buat? Allah tarik nikmat. Allah tarik nikmat, kesenangan, kemewahan, kebahagiaan, Allah tarik nikmat. Sebab tak syukur pada Allah. Okey? Golongan yang kedua, apa Allah Ta'ala buat? Dia tak syukur pada Allah, dia kufur pada Allah, tapi rezeki dia bertambah-tambah lagi. Melimpah-limpah ruah lagi. Allah Ta'ala tak kurangkan pun. Dulu dia kaya sikit, lepas tu tak syukur pada Allah. Lagi banyak kaya dia, lagi banyak rezeki dia. Tengok surah ni dipanggil istidraj kan. Kita biasa dengar istidraj. Okey, surah Al-An'am. Tolong baca dia boleh? Puan Siti nulis surah Al-An'am. 132, tak silap saya 132 lah. Okey, 132. 132 muka surat 132 ayat yang ke-43 dan 44. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan rendah hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menjadikan apa yang mereka lakukan terasa indah bagi mereka. 44. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami seksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka berdiam putus asa. Okey, terima kasih Puan Siti nulis. Allah Ta'ala kata, ketika mana mereka melupakan apa yang kami pesan pada mereka, kami buka pada mereka segala pintu kesenangan. Makin mewah, makin kaya, makin mewah, makin kaya. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang kami berikan kepada mereka, kami seksa mereka secara tiba-tiba, maka mereka mati, dia putus asa. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, pengajaran daripada ayat ini, orang tak bersyukur,
Tak semestinya Allah Ta'ala akan kurangkan harta. Ada orang tak bersyukur, Allah Ta'ala tambahkan lagi harta. Dia ingat tak ada masalah. Tapi ending bagi kedua-dua tadi, yang Allah tambah harta ke, yang Allah kurang harta ke, kalau mereka tidak bertaubat pada Allah Ta'ala, endingnya kedua-dua akan dapat azab Allah Ta'ala yang sangat dahsyat. Ini menggunakan gaya bahasa yang tinggi. Ini menggunakan gaya bahasa yang tinggi. Okey? Saya ada orang pinjam duit dengan saya. Ada orang pinjam duit dengan saya. Okey? Saya kata apa kat dia? Bulan depan kena bayar. Kalau tak bayar, nanti family kau kena ziarah kau kat hospital tiap-tiap hari. Itu je ayat saya. Okey? Nanti family kau kena ziarah kau kat hospital tiap-tiap hari. Okey? Jadi maksudnya apa dia? Kalau tak bayar, saya akan pukul dia ke, saya akan buat sesuatu yang teruk pada dia sampai masuk hospital. Lalu family dia akan kena ziarah dia hari kat hospital. Ini contoh. Contohlah, bukan nak buat macam tu. So Allah Ta'ala bercakap benda yang sama. Siapa syukur pada aku tambah nikmat. Siapa kufur, aku tak kisah pun kalau nak bagi dia nikmat lebih lagi. Dia kufur, Allah buat dia makin kaya. Dia kufur, Allah buat dia makin glamour. Dia kufur, Allah buat bisnes dia makin maju. Tak kisah, Allah tak kisah pun. Tapi penutup dia, Allah Ta'ala kata, azabku sangat-sangat pedih. Jadi di antara dua golongan tadi, sama ada orang yang Allah kayakan, kalau sebab dia kufur, Allah kayakan dia, ataupun dia kufur, Allah miskinkan dia, mana lagi baik? Yang lagi baik adalah orang yang Allah miskinkan dia. Tujuan Allah miskinkan dia agar dia rendah diri, agar dia tawaduk. Dan Allah buat miskin pun, dia asalnya kaya, Allah buat jadi miskin, tak berubah juga. Okey, fine, Allah bagi kaya balik. Allah bagi kaya balik. Ni nak cerita betapa Allah tak kisah dengan harta dunia ni. Betapa Allah tak kisah dengan harta dunia ni. Orang tu kufur pada Allah. Allah Ta'ala buat dia miskin, nak suruh dia taubat, nak suruh dia berubah. Tak taubat, tak berubah. Tak apa, kayakan dia balik. Tengok muka surat 162, boleh tak? Muka surat 162, tolong baca dia. Puan Salmiah tolong baca 162 ayat 94-95 bawah. 162. Ayat berapa Ustaz? 94-95. Auzubillahiminasyaitonirrajim. 94. Dan kami tidak mengutus seorang Nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan Nabi itu. Melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempatan dan penderitaan. Kesempitan kot. Kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendah diri. Kemudian kami gantikan penderitaan itu dengan kesenangan sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Iaitu mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan ke atas mereka secara tiba-tiba tanpa mereka sedari. Terima kasih Puan Samia. Nampak ni? Allah Ta'ala bila mereka kufur pada Allah, Allah timpakan kepada mereka kesempitan, penderitaan. Kesempitan tu apa dia terjemah? Extreme poverty, miskin, gila-gilanya miskin. Darra, disease and other suffering. Allah Ta'ala buat mereka susah. Tak cukup duit ke, sakit ke. Mudah-mudahan mereka humble themselves, rendah diri pada Allah. Oh, Allah dah buat susah 3 tahun tak nak taubat juga. Tak apa, Allah bagi kaya balik. Lalu mereka kata, inilah roda-roda kehidupan. Cycle of life. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Biasalah tu. Biasalah tu apa? Allah Ta'ala yang buat dia di atas, di bawah. Tujuan di bawah tu nak suruh taubat. Tak taubat juga. Tak apa, Allah Ta'ala buat di atas balik. Lepas pada tu Allah Ta'ala azab, tak ada peluang lagi lah untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, ayat ni sebenarnya Nabi Musa cakap pada Bani Israel. Tapi pengajaran untuk kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW ajar kita untuk bersyukur pada Allah. Doa. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Imam biasa baca. Sama ada imam baca dalam wirid ataupun imam baca dalam doa. Tak kisah, dua-dua boleh. Tak ada masalah pun. Ya Allah, bantulah aku untuk aku mengingatimu, bersyukur padamu
dan memperelokkan, menyempurnakan ibadat-ibadatku kepada doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, kita rasa kita dah bersyukur lah. Tuan-tuan dan puan-puan, satu orang yang dia lahir-lahir tu ibadat, contohlah ni dia lahir-lahir tu ibadat pada Allah, tak ada satu saat pun dia tak ibadat pada Allah, contoh. Dia lahir-lahir terus dia dapat bersyukur pada Allah ni, contoh, tak ada orang macam ni. Tapi katakanlah ada seorang yang lahir-lahir bersyukur pada Allah, Allah bagi dia nikmat kan, mata, telinga, tangan dan sebagainya tu kan, Allah bagi dia nikmat tu untuk dia bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia pun terus ibadat, lahir terus ibadat kan, ibadat, berhenti makan, lepas makan sama ibadat balik, tak tidur, tak rehat, ibadat je. Adakah dia telah menyempurnakan nikmat syukur? Tak ada. Tidak ada siapa pun atas muka bumi ni dapat menyempurnakan nikmat bersyukur pada Allah, walaupun seluruh masa dia dibagi untuk ibadat pada Allah. Tahu tak kerana apa? Kerana nikmat dia dapat bersyukur tu pun satu nikmat, harus disyukuri juga. Saya ulang balik. Kalaulah satu orang tu dia lahir-lahir tu bersyukur pada Allah, maksudnya dengan ibadat tak buat dosa langsung sampai dia mati, tak ada satu dosa pun dia buat, tak ada satu saat pun dia biar lalu tanpa ibadat pada Allah. Letih ngaji zikir, letih zikir istighfar, letih istighfar selawat, tu je kerja dia sampai dia mati. Adakah dia termasuk di kalangan orang yang telah menyempurnakan nikmat syukur pada Allah? Tak juga. Kerana apa? Nikmat dia dapat bersyukur itu pun harus disyukuri. Tak faham. Kita dapat bersyukur. Ya? Kalau mute kan boleh? Saya dengar macam ada orang nak tanya tapi bukan, ada tak mute? Tolong mute kan boleh? Tolong mute kan? Kalau nak tanya tak ada masalah, tapi kalau tak tanya boleh mute kan? Maknanya nikmat bersyukur ni, hak untuk bersyukur ni, hak tuntutan untuk bersyukur ni tak pernah habis. Kita dapat jadi, kita dah 20 tahun dah jadi orang yang jauhi dosa maksiat. Dah 20 tahun dah kita dapat jaga tahajud. Dah 20 tahun dah kita istiqamah baca Quran. Itu tanda kita orang bersyukur, betul kan? Alhamdulillah. Tapi nikmat kita dapat bersyukur itu juga harus disyukuri. So sampai mati pun kita takkan habis bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai mati pun kita takkan rasa, kita tak boleh rasa aku dah cukup terima kasih dah. Aku dah cukup terima kasih dah. Samalah juga dengan mak ayah, tuan-tuan dan puan-puan. Mak ayah kita jaga kita daripada kecil sampai kita besar, sampai kita dapat belajar, habis belajar dan sebagainya. Kita pun bagi duit bulan-bulan kat mak ayah kita. Kita setiap minggu balik tolong mak ayah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai mati pun kita tolong dia macam tu, kita tetap tak dapat balas jasa mereka. Kita tetap tak dapat nak balas jasa mak ayah kita. Walaupun sampai mati kita berkhidmat untuk mereka, tetap tak mampu kita nak balas jasa mereka. Zaman Umar radhiyallahu anhu, ni contoh mak ayah lah ni ya. Zaman Umar radhiyallahu anhu, dia tengok ada orang dukung mak dia tawaf. Maka semua orang kata orang tu bagus-bagus, baik dan sebagainya. Maka Umar radhiyallahu anhu kata apa? Masa tu Umar jadi khalifah, dia kata, kalaulah dia buat macam tu seumur hidup dia, bukan musim haji, masa tu musim haji, dia dukung mak dia tawaf. Orang pujilah, bagus anak yang bagus, khidmat pada mak ayah, tolong mak ayah. Umar radhiyallahu kata apa? Umar radhiyallahu kata, kalaulah dia buat macam tu pada mak dia seumur hidup pun, dia masih lagi belum dapat balas jasa mak dia menahan sakit ketika melahirkan. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan mak ayah pun kita jangan berasa dah cukup dah, aku bagi duit mak ayah 500 bulan contoh, mak 500 ayah 500. Okey, cukup mana sangat kalau 500 contohlah. Okey, kaya lah sangat kita ni, setiap bulan saya bagi mak saya 3,000, ayah saya 3,000 sebulan, sampai dia orang mati saya bagi 3,000 sebulan. Adakah itu dia anggap kita telah cukup balas jasa mereka? Tak sama. Dengan mak ayah pun tak pernah selesai tahap syukur kita pada mereka. Dengan mak ayah pun tak pernah habis tuntutan terima kasih mereka pada mereka. Itu dengan mak ayah. Dengan Allah Ta'ala, lagi banyak. Nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita lagi banyak. Memang tak pernah habis. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, Allah suruh kita bersyukur atas segala nikmat Allah Ta'ala. Kita jangan fikir, orang kaya je lah kena syukur sebab dia ada nikmat. Tak, orang miskin kena bersyukur juga. Tengok ayat ni umum. Page 275, tolong baca dia boleh? Wahai Syarifah Husna, tolong baca Puan Syarifah Husna, page 275, ayat 78. Ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun.
dan dia memberikanmu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Terima kasih Puan Sharifah Husna. Allah sebut tak duit, rumah, kereta, tak ada pun. Allah Ta'ala kata kamu lahir-lahir tu dalam keadaan tak ada pakai baju apa lagi. Kamu dah ada pendengaran, kamu dah ada penglihatan, kamu dah ada hati. Allah dah bagi dah pada kamu. Jadi untuk 3 ni saja pun Allah suruh bersyukur. Tak masuk benda lain lagi ni, tak masuk tangan kaki lagi, tangan kaki, otak yang bijak untuk buat duit, untuk berniaga sana, berniaga sini, otak yang bijak untuk belajar sampai dapat habis belajar, dapat pangkat degree dan PhD dan sebagainya. Banyak lagi tu. Jadi untuk pendengaran, penglihatan hati saja pun Allah dah suruh bersyukur. Yang lain-lain lagi tu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi ajar suruh kita doa pada Allah agar Allah bantu kita untuk kita sentiasa bersyukur. Kalau tak, kita akan rasa kita dah baik dah. Sebab saya tak zina, saya tak pernah zina, saya tak pernah minum arak, saya tak berjudi. Tak ada lagi lah saya. Bukan sekadar ada, rokok pun saya tak isap. Tak tuan-tuan. Kalau kita jadi ahli ibadat yang tak henti-henti ibadat pun, kita masih lagi tak dapat tunaikan hak syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ayat 8. Wa dan, sama ayat baru. Qala telah berkata, Musa oleh Nabi Musa, in jika takfuru kamu kufur, antum kamu semua, wa antum kamu saja, wa dan antum, takfuru kamu kufur, antum kamu, wa dan man siapa sahaja fil ard di bumi, jami'an kesemuanya, fa maka inna sesungguhnya Allah la benar-benar ghaniyun maha kaya, hamidun maha terpuji. Tuan Haji Izali terjemahkan boleh Tuan Haji Izali ayat 8 ni. Boleh Ustaz, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah berkata oleh Nabi Musa, jika kamu kufur, kamu semua dan siapa saja di bumi kesemuanya, maka sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, maha terpuji. Terima kasih Tuan Haji Izali. Sebab tu kita kata ayat 7 tadi masih kisah Nabi Musa. Sebab sekarang ni Nabi Musa berkata lagi. Nabi Musa cakap pada Bani Israel, kalau kamu semua kufur pada Allah. Nabi Musa ni Allah hantar untuk Bani Israel sahaja. Okey? Zaman dulu, para Nabi untuk umat tertentu sahaja. Nabi ni untuk kaum ni, Nabi ni untuk umat ni. Nabi Muhammad je special untuk seluruh umat, seluruh alam. Okey. Jadi Nabi Musa cakap pada Bani Israel, kalaulah kamu semua, kufur pada Allah, umat depan muka Bani Israel, depan Nabi Musa. Dan masa tu ada kaum-kaum lain. Masa tu ada orang India kat India, ada orang Cina kat China, ada orang Melayu kat Malaysia. Masa tu contoh, pun kufur pada Allah juga. Allah Ta'ala tak kisah pun. Kerana Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala maha terpuji. Apa makna maha kaya, tuan-tuan dan puan-puan? Makna Allah maha kaya adalah Allah tak berhajat pada siapa. Allah Ta'ala tidak berhajat pada siapa, maksudnya pada malaikat, pada Nabi, pada kita Allah tak berhajat. Allah tidak berhajat pada apa, maksudnya Allah cipta langit bumi, Allah cipta bulan, matahari, bintang. Allah tak berhajat juga pada benda-benda itu. Yang ketiga, Allah tidak berhajat pada apa-apa amalan pun. Allah suruh kita semayang, Allah tak perlu pada semayang kita. Allah suruh kita puasa, Allah tak perlu pada puasa kita. Allah suruh kita buat haji, Allah tak perlu pada haji kita. Maknanya kalau seluruh manusia tak semayang pun, tidak ada efek langsung pada kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Dalam sebuah hadis, okey, tak boleh nak share hadis kat skrin sebab pakai telefonnya. Hadis ini daripada Abu Zar radhiyallahu anhu pada Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi. Allah kata, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, kalaulah seluruh manusia yang paling awal, yang paling akhir nanti, sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang paling akhir nanti,
golongan manusia, golongan jin, semua sekali menjadi orang yang paling bertakwa. Sebagaimana orang paling bertakwa di kalangan kamu. Maksudnya tahap takwa manusia semua macam Nabi Muhammad. Semua manusia tahap takwa macam Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kata, nescaya sedikit pun tidak menambahkan kekuasaanku, kehebatanku, keagungan. Tak tambah apa-apa pun. Allah Ta'ala tetap sentiasa mulia, agung, tinggi, hebat, berkuasa dan sebagainya. Kemudian Allah sambung lagi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Kalaulah semua manusia, jin sejak dulu sampai sekarang, sampai akhir zaman nanti, menjadi orang paling berdosa dengan tahap dosa yang paling teruk di kalangan kamu. Katakanlah paling berdosa sekali Fir'aun. Katakanlah di semua pendosa yang datang ke bumi ini buat dosa tahap Fir'aun. Allah kata, ma naqasa zalika fi mulki syai'an. Tidak kurang sedikit pun perkara itu kekuasaanku. Tidak mengurangkan sedikit pun kekuasaanku sedikit pun. Allah kata lagi, kalaulah manusia awal, manusia akhir, jin awal, jin akhir, semua sekali berada kat satu tempat, lalu mereka semua minta dengan aku, dengan permintaan yang bermacam-macam dan permintaan yang berbeza-beza. Sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir sekali lahir nanti, Allah kata, kalaulah mereka duduk kat satu padang, minta dengan aku permintaan yang berbeza-beza, permintaan yang bermacam-macam, ma naqasa zalika fi mulki syai'an, tidak mengurangkan sedikit pun kekayaan aku, khazanah aku, illa kama yanqusul makhid idza dakhala al-bahra. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, melainkan sebagaimana jarum letak dalam laut. Lautan tu, kita ambil jarum sebatang kan, ambil jarum sebatang, celuk jarum dalam laut, angkat balik. Banyak mana air kat jarum tu? Banyak mana air kat jarum tu? Itulah khazanah Allah yang Allah bagi pada seluruh manusia yang meminta satu masa. Allah boleh bagi. Balance banyak mana balance? Ada tak orang boleh habiskan air laut dengan gunakan jarum? Ada tak? Hari-hari, sejuta manusia ambil air laut guna sejarum. Ambil satu jarum, buat keluar. Hari-hari. Habis tak? Takkan habis air laut. Macam itulah juga tuan-tuan dan puan-puan. Macam itulah juga tuan-tuan dan puan-puan. Khazanah Allah tak pernah habis. Maksud Allah Maha Kaya. Allah tak perlu pada kamu. Allah tak perlu pada amalan kamu. Allah tak perlu pada dunia kamu. Allah tak perlu langsung. Itu maksud ghaniyun. Yang kedua, hamidun. Apa maksud hamidun? Maha terpuji. Maksud Allah Maha Kaya, tahu dia tahu. Maksud Allah Maha Kaya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai mak ayah. Ataupun bukan sebagai mak ayah lah. Kalau orang tak appreciate kita buat baik, orang tak appreciate. Terutamanya pasangan, anak-anak. Kita buat baik pada pasangan, buat baik pada anak-anak. Mereka tak hargai. Mereka tidak menghargai. Kita akan terasa hati. Kita akan rasa sedih, rasa kecewa, rasa apa lagi. Macam-macam perasaan datang dalam hati tu. Dia akan cerita ikhlas tak ikhlas ni. Ini normal. Bagi manusia akan terasa. Maka kita buat baik pada anak, tapi anak seolah-olah tidak menghargai. Kita akan terasa. Okay, kita dah tolong banyak mak ayah. Tapi mak ayah tak nampak pertolongan kita pada mereka. Mak ayah kata awak dia asyik relax, tengok TV main telefon dia. Contohlah. Masa kita tolong dia tak nampak. Masa kita tengok TV main telefon dia nampak. Jadi dia pun bunyi, mak ayah bunyi. Mak ayah kata awak ni asyik main telefon, tengok TV dia. Kita pun terasa. Awak tak nampak ke bagi tadi saya tolong banyak? Contoh. Sebagai manusia kita akan terasa hati, kecil hati. Itulah biasanya kalau orang tak appreciate, orang tidak menghargai kebaikan kita buat. Allah Ta'ala sikit pun tak ada masalah buat. Kalau semua manusia kufur pada Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala sikit pun tak ada masalah. Allah Ta'ala kecewa ke, sedih kita tak. Kerana kehebatan Allah, kemuliaan Allah sentiasa tinggi. Itu maksud Maha Kaya. Tak perlu pada siapa, apa dan apa saja amalan. Itu maksud Maha Kaya. Yang kedua, hamidun, terpuji. Apa maksud terpuji? Kalau manusia tak berterima kasih pada Allah pun, Allah Ta'ala tetap terpuji. Allah Ta'ala tetap terpuji, Allah Ta'ala tetap terpuji atas apa saja keputusan dia. Manusia tak nak syukur pada Allah. Allah ada malaikat yang hari-hari tasbih pada Allah. Okeylah, malaikat pun tak nak tasbih juga pada Allah. Contoh. Malaikat pun tak nak tasbih pada Allah. Adakah Allah Ta'ala jadi lemah? Tak. Allah Ta'ala pun tak berhajat pada malaikat. Itu maksud terpuji. Yang kedua, maksud terpuji kat sini, ayat yang ke-7 tadi kan, ayat 7 tadi, okey, ayat 7 tadi, Allah Ta'ala, ayat 7 tadi, Allah Ta'ala kata apa tahu? Ayat 7 tadi Allah Ta'ala kata, azabku amat pedih. Penutup ayat 7 tadi, kalau kamu syukur aku tambah. Kalau kamu kufur, azabku amat pedih.
Jadi telah berlalu zaman-zaman sebelum Nabi Musa, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Ibrahim, Allah telah binasakan. Betul kan? Allah binasakan kaum Nuh, Allah binasakan kaum Ad, Allah binasakan kaum Samud, Allah binasakan kaum Nabi Ibrahim, Allah binasakan siapa lagi? Kaum Nabi Lut, Allah binasakan. Tidak ada mana-mana generasi pun yang datang lepas tu menyalahkan Allah. Tak ada pun generasi yang datang lepas tu mereka salahkan Allah. Teruk betul Allah buat macam tu. Teruk betul Allah buat macam ni pada kaum ni. Tak ada. Walaupun dah banyak kali Allah binasakan kaum-kaum sebelum ni, Allah Ta'ala tetap maha terpuji. Tak adalah kata Allah Ta'ala ni dulu orang puji dia. Lepas tu sebab dia sikit-sikit azab kaum, sikit-sikit binasakan kaum, sikit-sikit buat terbalik bumi, sikit-sikit buat gempa bumi, orang tak nak puji Allah dah. Tak. Allah Ta'ala kata Allah tu hamidun. Maksudnya sentiasa terpuji. Allah Ta'ala tu sentiasa terpuji. Manusia tak nak puji Allah. Allah tak kisah pun. Sebab pokok-pokok binatang-binatang dalam surah Al-Isra Allah kata apa? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun malaikat semua bertasbih memuji Allah. Pokok, binatang, batu-batu, pasir-pasir, air semua memuji Allah. Tapi kamu tak faham tasbih mereka. So dah berapa banyak makhluk puji Allah? Allah kisah ke kalau makhluk tak puji Allah? Tak kisah langsung pun. Kerana apa? Allah Ta'ala tu sentiasa terpuji. Walaupun dah banyak kali didatangkan azab, Allah Ta'ala tak pernah dipersalahkan. Bahkan Allah Ta'ala sentiasa terpuji dalam apa saja tindakan. Maksudnya apa dia? Lepas ni, kalaulah ada lagi orang yang Allah nak azab, kita ke Allah nak azab Malaysia ke Allah nak azab negara-negara lain ke, Allah buat gempa bumi sampai semua hancur ke, contoh, Allah Ta'ala tetap terpuji. Tak adalah kata dulu ramai orang puji Allah, sekarang dah kurang sikit. Sebab apa? Orang Mekah kena azab, orang Madinah kena azab, orang Palestin kena azab, orang dah kurang puji Allah. Tak ada. Allah Ta'ala tetap sentiasa maha terpuji. Okay? Kita yang berhajat pada Allah. Kita memerlukan Allah. Kita memerlukan rahmat Allah, belas kasih sayang Allah. Allah tak perlu langsung pada kita. Jadi kita kena berlagaklah sebagai orang yang nak pada Allah. Jangan kita berlagak sebagai orang yang Allah nak pada kita. Allah perlukan aku ni sebab kalau tak ada aku, tak ada siapa nak mengajar kat Shah Alam. Allah perlukan aku ni sebab akulah masjid aku aktif. Sebab akulah penceramah-penceramah suka datang masjid aku. Sebab aku punya layanan pada penceramah, aku punya handle masjid bagus. Tak. Kita jangan rasa Allah perlu pada kita. Kita jangan rasa agama perlu pada kita. Kita yang perlu pada agama, perlu pada Allah, perlu pada suasana yang baik. Kita ada perasaan macam ni, insyaAllah kita kekal lama dalam suasana agama. Tapi kalau kita ada perasaan orang lain perlukan aku, agama perlukan aku, kalau aku tak ada, tak hidup agama kat Shah Alam ni, perasaan macam tu, perasaan tak bagus, orang macam ni biasanya tak lama. Okay? Dia rasa dia perlukan, dia rasa dia hebat, tapi tak ada orang puji dia, orang tak appreciate dia. Dalam pecah hati, lepas jawatan, tak nak datang semayang dah. Contohlah. Sebab dia nak dihargai, sedangkan dia patut rasa bersyukur Allah pilih dia berkhidmat untuk agama. Okey, sampai ayat seterusnya, ayat yang ke-9. Alam, adakah tidak? Ya'tikum datang kepada kamu. Ya'tikum datang kepada kamu. Naba'u berita. Naba'u berita. Ataupun cerita. Allazina orang-orang yang. Allazina orang-orang yang. Min daripada. Qablikum sebelum kamu. Qablikum sebelum kamu. Dalam bracket tulis iaitu. Dalam bracket tulis iaitu. Qaumi Nuhin, kaum Nuh. Qaumi Nuhin, kaum Nuh. Wa dan Adin, kaum Ad. Wa dan Samud, kaum Samud. Wa dan allazina, orang-orang yang. Allazina, orang-orang yang. Min daripada Ba'dihim sesudah mereka. Ba'dihim sesudah mereka. La tidak. Ya'lamuhum mengetahui mereka. Ya'lamuhum mengetahui mereka. Illallah kecuali Allah. Okey? Kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah. Okey, tolong terjemahkan ayat kita ni. Siapa? Puan Tamsiah Syuib terjemahkan boleh? Puan Tamsiah Syuib. Ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah tidak kamu
kamu datang kepada berita orang-orang yang Terbalik Puan. Adakah tidak datang kepada kamu? Adakah tidak datang kepada kamu berita orang-orang yang daripada sebelum kamu, iaitu kaum Nuh dan kaum Ad dan kaum Samud, dan apa-apa yang daripada sesudah mereka tidak mereka mengetahui kecuali Allah. Okey, baik. Tidak ada mengetahui mereka kecuali Allah. Okey, terima kasih Puan Tafsir Syurah. Tuan-tuan dan puan, ayat ni Allah nak warning orang Mekah. Allah Subhanahu Wa Taala nak warning orang Mekah. Allah Taala tanya pada orang Mekah, kamu tak pernah dengar ke cerita kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud? Bila Allah Taala tanya macam ni pada mereka, mereka tak ada tanya balik, apa berlaku pada kaum Ad? Apa berlaku pada kaum Samud? Apa berlaku pada kaum Lut? Apa cerita pada mereka? Tak ada. Mereka tak tanya balik soalan ni sebab mereka memang dah tahu kisah umat terdahulu. Ayat macam ni kita dah lalu. Tengok muka surat 198. Kalau baca Puan Maisarah boleh, muka surat 198 ayat 70. 198 Ya, ayat 70. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, iaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Tengok sama macam ayat tadi. Allah Ta'ala kata, tak pernah datang kepada mereka cerita umat sebelum mereka, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, kaum-kaum yang Allah Ta'ala telah binasakan. Ini tuan-tuan dan puan-puan, Allah warning mereka kerana mereka dah tahu apa berlaku pada kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian. Mereka dah tahu. Kita, contohlah, kita tanah Melayu, Nusantara lah, Malaysia, Indonesia ni, kita semua dah maklum, dah ma'ruf kisah si Tanggang. Betul kan? Kat tempat kita ni, kan, Malaysia, Indonesia, kita memang dah ma'ruf, dah maklum kisah si Tanggang. Kisah si Tanggang, betul kan? Jadi, kalaulah ada orang yang biadab dengan mak ayah dia, kurang hajar dengan mak ayah dia, apa kita biasa cakap pada budak-budak yang kurang hajar, yang biadab pada mak ayah dia? Awak ni nak jadi macam si Tanggang ke? Betul kan? Awak ni biadab dengan mak ayah awak, kurang ajar, biadab dengan mak ayah awak. Dia awak tak jadi macam si Tanggang tu. Kita tanya budak. Tak ada pun budak-budak bila kita cakap macam tu, budak yang kurang ajar, biadab tadi, dia pun tanya kita balik. Dia tanya kita balik lah. Siapa si Tanggang tu, pakcik? Apa cerita dia, pakcik? Kecuali budak tu lahir kat luar negara, membesar kat luar negara, kan, tak belajar sejarah-sejarah, kisah-kisah Melayu lama, tak belajar. Mungkin dia akan tanya soalan tu. Dia lahir kat luar negara, tak belajar adab pula tu. Contohlah. Balik sini biadab dengan mak ayah. Menjawab dengan mak ayah. Kita tengok awak ni biadab sangat. Mak ayah awak tak takut jadi si Tanggang ke? Kalau dia belajar luar negara, dia pun dia tanya kita balik. Who is si Tanggang? What happened to him? Dia tak kenal. Jadi sia-sia je lah kita warning dia dengan soalan macam tu. Awak tak takut jadi si Tanggang? Sia-sia, buang masa. Nak kena cerita balik A to Z pasal si Tanggang kat dia. Bazir masa. Adapun anak-anak orang Melayu, anak-anak orang Malaysia, anak-anak orang Indonesia, kalau mereka biadab kurang ajar pada mak ayah, kita terus warning mereka. Awak tak takut ke jadi macam si Tanggang? Mereka tak tanya balik soalan. Mereka tak tanya balik, siapa si Tanggang? Apa cerita dia? Kenapa tak tanya balik? Sebab cerita si Tanggang dah jadi ma'ruf, maklum, masyhur kat tempat kita. Semua kita tahu. Kes dia derhaka pada mak ayah. Allah binasakan. Kita tahu. Cerita tu betul tak betul tak tahulah, tapi cerita tu masyhur kat tempat kita. Betul kan? Sama lah juga, Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala warning mereka dengan kisah-kisah ni. Mereka tahu tak kisah ni? Mereka tahu. Kalau mereka tak tahu, sia-sia je lah Allah cerita. Allah Ta'ala warning mereka dengan kisah-kisah sebegini. Orang Mekah, mereka dapat cerita ni, mereka mewarisi cerita ni turun-temurun. Orang-orang Mekah, mereka mewarisi kisah kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian. Mereka mewarisinya turun-temurun. Walaupun mereka tak pernah hijrah keluar pada kota Mekah, walaupun mereka tak pernah pergi ke Syam, ke Yaman dan sebagainya, okey, mereka tak pernah pergi, tapi mereka tetap tahu cerita-cerita macam ni.
Si Tanggang, kisah dia berlaku kat Indonesia. Orang kita bukan semua pernah pergi Indonesia. Tapi tahu tak kisah ni? Tahu kisah ni. Samalah juga. Yang selalu travel bukan sekadar tahu kisah. Bahkan mereka pernah lalu kat tempat-tempat yang Allah binasakan ni. Orang selalu travel, orang Mekah yang selalu niaga ke Syam, ke Yaman, mereka selalu tengok tempat-tempat kaum yang Allah Ta'ala telah binasakan. Tengok. Bukan sekadar tahu cerita, dah tengok. Okey, baik. Jelas kat sini saya nak beritahu, kisah-kisah ni telah pun maklum. Mereka telah tahu apa berlaku pada kaum Nuh, kenapa Allah timpakan azab, sebab apa mereka layak diazab. Okey, mereka pun telah tahu. Tapi dalam ayat ni juga yang sama, juga Allah Ta'ala kata, la ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang mengetahui tentang mereka kecuali Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak macam kontradik kat sini? Tadi saya beritahu, kisah ni mereka tahu. Orang Mekah tahu kisah kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud tahu. Tapi dalam ayat yang sama juga Allah Ta'ala kata, tidak ada yang tahu kisah mereka kecuali Allah. Tuan-tuan jelas tak? Tolong jawab kontradik yang saya nak sampaikan kat sini. Jelas tak? Jelas, Ustaz. Okey. Terima kasih Puan Sharifah Husna. Kalau tak jelas beritahu, saya ulang balik. Okey, kalau tak jelas beritahu, saya ulang balik. Sebab kalau kita cakap depan-depan, kita tahu, muka tengok muka tahu, muka faham ni. InsyaAllah muka faham. Okey. Kalau dalam telefon, kita tak nampak muka, saya tak nampak muka, tak tahulah faham ke tak faham. Kok tengah makan Maggi ke, tak tahu langsung macam tu. Okey. Jadi ayat ni nampak macam ada kontradik. Sebab mula-mula, macam mereka tahu. Lepas tu Allah Ta'ala kata, tidak ada yang mengetahui tentang mereka kecuali Allah. Ini macam mana? Nampak kontradik. Jawapan dia macam ni. Ya, orang Mekah, mereka memang tahu kisah kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Tetapi mereka tak tahu detail. Mereka tidak tahu detail. Berapa orang yang mati lemas masa banjir Nabi Nuh? Berapa lama ambil masa mereka nak lemas? Mereka tak tahu. Okey, kemudian orang-orang lemas tu, mayat-mayat mereka kat mana? Mereka tak tahu. Masa mati lemas tu, berapa lelaki, berapa perempuan, berapa kanak-kanak, berapa dewasa? Mereka pun tak tahu. Jadi, maksud la ya'lamuhum illallah ini ialah, tidak ada yang mengetahui detail tentang mereka kecuali Allah. Kita pun tahu kisah si Tanggang, kan? Kisah si Tanggang, yang kita tahunya, dia dah kepada mak dia jadi batu. Dia derhaka dengan mak dia malu nak ngaku orang tu perempuan tua miskin susah tu mak dia jadi batu. Itu je lah kita tahu. Tapi detail dia, bila dia lahir, dia kerja apa, dulu dia berniaga apa, dulu dia belajar kat mana, dia kahwin dengan siapa, bila dia kahwin, berapa orang anak dia dapat. Detail kita tahu tak? Kita pun tak tahu detail. Yang kita tahu, seimbas lalu, siapa si Tanggang. Jadi ayat ni nak beritahu, Allah Ta'ala kata, tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah. Maksudnya, tidak ada yang mengetahui secara detail kisah-kisah mereka itu kecuali Allah. Itu satu. Okey, baik. Nampak jelas? Jelas tak tuan-tuan dan puan-puan yang ni? Yes. Okey, baik. Jelas, Alhamdulillah. Ustaz, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Okay, ini satu jawapannya. Yang kedua, saya tak boleh nak tulis kat skrin. Boleh tak kita tengok balik ayat ni? Saya terjemah balik. Adakah tidak datang? Okey, sekarang ni kita nak bincang tentang la ya'lamuhum. La ya'lamuhum. La tidak ya'lamu mengetahui hum tentang mereka illallah kecuali Allah. Siapa mereka kat sini? Siapa mereka dekat sini? Kalau mereka kat sini, refer pada semua tadi. Refer pada kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Refer pada semua tu. Maka jawapan dia macam saya terangkan tadi. Tidak ada yang mengetahui detail tentang mereka kecuali Allah. Jelas? Yang kedua, katakanlah la ya'lamuhum ni, tidak ada yang mengetahui tentang mereka. Mereka kat sini hanya refer kepada walladzina min ba'dihim. Tuan-tuan, saya ulang balik terjemah dia ni. Inilah kekurangan dia bila saya tak boleh tulis kat skrin. Kalau boleh tulis, insyaAllah lagi mudah. Saya ulang balik terjemah dia. Adakah tidak datang kepada kamu cerita orang-orang yang sebelum kamu, iaitu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kan? 1, 2, 3, Nuh, Ad, Samud. Yang keempat, dan orang-orang yang selepas mereka. Jadi, ayat kita, tidak ada mengetahui mereka kecuali Allah ni, bukan refer pada semua ni.
refer pada yang terakhir tu. Orang-orang yang selepas kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Kita hanya tahu dalam Quran ni kisah Nuh, Ad, Samud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Isa, kaum Nabi Muhammad. Tu je lah. Sedangkan banyak lagi kaum-kaum yang Allah Ta'ala telah binasakan. Kita tahu semua ke? Tak tahu semua. Para Nabi ada 3 hadis mengenai jumlah para Nabi. Ada 3 hadis mengenai jumlah para Nabi. Hadis pertama 124,000. Hadis kedua 8,000. Hadis ketiga 1,000. Ketiga-tiga hadis ni dhaif. Jumlah para Nabi, hadis mengenai jumlah para Nabi ada 3. Satu 124,000, yang kedua 8,000, ketiga 1,000. Semua tu dhaif. Cuma dalam ketiga-tiga tu, yang paling rendah tahap kedhaifannya yang mula-mula. Sebab tu ramai ustaz-ustaz, penceramah, pengajar-pengajar menggunakan dalil jumlah para Nabi 124,000. Walaupun hadis tu dhaif, tapi tu je ada mengenai jumlah para Nabi. Okeylah, kita ambil paling kurang 1,000. Dalam 3 hadis dhaif tu, kita ambil yang paling kurang. Jumlah Nabi 1,000. 1,000 orang para Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, banyak mana kita baca nama dalam Quran ni? 100 nama Nabi pun tak sampai. 100 kisah Nabi dalam Quran pun tak sampai. So banyak lagi Nabi, tuan-tuan dan puan-puan. Apa Allah kata dalam surah Fatir? Tidak ada mana-mana umat yang berlalu sebelum ni, melainkan mesti ada Nabi. Tidak ada mana-mana umat yang berlalu sebelum ni, melainkan mesti ada Nabi. Nazir tu Nabi lah, pemberi ancaman. Tolong baca dia Puan Nur Azhar boleh? Puan Nur Azhar tolong baca. Muka surat 437. 437 ayat 24. Tolong baca Puan Nur Azhar. 37. Ayat 24. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami mengutuskan engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu pun umat melainkan telah ada dalam kalangannya dahulu seorang rasul pemberi peringatan. Terima kasih Puan Azhar. Nampak? Tidak ada mana-mana umat sebelum ni, mesti ada rasul. Jadi umat sebelum ni berapa? 25 umat ke sebelum ni? Berlambak lagi umat sebelum ni. Kisah Nabi pun berlambak-lambak lagi. Tak habis Allah nak cerita semua, tak habis. Tolong baca Tuan Haji Abdul Kahar ada. Tuan Haji Abdul Kahar ada tak Puan Azhar? Tak ada malam ni Ustaz. Okey, baik, tak apa. Tolong baca Puan Izawani, tolong baca. Pukul surat 476 ayat atas sekali. 476 ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang rasul sebelummu. Antara mereka ada yang kami ceritakan perihalnya kepadamu dan ada pula antaranya yang tidak kami ceritakan kepadamu. Seseorang rasul tidak membawa sesuatu keterangan atau menunjukkan sesuatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Maka apabila datang perintah Allah untuk menimpakan azab, ia diputuskan hukuman dengan adil. Pada saat itu, rugilah orang yang berpegang kepada perkara yang batil. Okey, terima kasih Puan Izawani. Tengok, Allah kata, Allah hantar Nabi banyak. Rasul tu banyak. Ada yang Allah ceritakan, ada Allah tak ceritakan. Maksudnya, yang Nabi, kisah Rasul ataupun Nabi yang Allah tak ceritakan, Nabi Muhammad pun tak tahu. Bukan sekadar kita tak tahu, Nabi Muhammad pun tak tahu. Sebab Allah tak cerita semua kan Nabi. Jadi maksud ayat ni, tidak ada yang mengetahui tentang mereka, iaitu tentang para Nabi dan umat yang Allah Ta'ala telah binasakan. Tidak ada yang tahu tentang mereka kecuali Allah. Banyak lagi umat yang kita tahu dalam sirah Islam. Fir'aun, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, kaum Madian, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ibrahim, Qarun, Haman, orang Quraisy, penentang Nabi Isa, penentang Nabi Zahya, penentang Nabi Zakaria. Itu kita tahu. Sebab ada dalam Quran, dalam hadis. Yang kita tak tahu, berlambak lagi, ramai lagi. Allah sebut, berapa banyak Allah sebut. Kam tu maksudnya nak tahu, sebanyak sangat lah. Kam qasamna. Berapa banyak ayat dia. Muka surat 323. Kalau baca Tuan Haji Aziz boleh, Tuan Haji Aziz dari page 323, ayat atas sekali. Nak tunjuk banyak kaum yang Allah Ta'ala telah binasakan. Tiga, 3 ayat 11. Tuan Haji Aziz kena unmute kan.
Nampak macam belum unmute lagi. Yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya. Terima kasih Tuan Haji Aziz. And how many we have destroyed from a country has become. Berapa banyak kami telah binasakan? Banyaklah. Kalau 10, 15 saja tak banyak mana. 10, 15 kaum Allah binasakan tak banyak mana. Banyak. Berapa banyak kaum yang Allah Ta'ala telah binasakan. Sebelum ni banyak sangat. Allah cerita semua, tak cerita semua. Yang cerita dalam Quran ni sikit. Mungkin 5% pun tak sampai. Sebab tu ayat kita sekarang, tidak ada yang mengetahui tentang mereka, refer pada kaum-kaum yang Allah Ta'ala binasakan tapi tak cerita dalam Al-Quran. Nampak? Ini cara kita nak reconcile ayat ini yang zahirnya nampak macam berlaku kontradik. Jelas ya? Kalau tak jelas, tak apa. Beritahu je. Jangan malu-malu. Jangan rasa rendah diri. Ustaz tak faham. Okay? Kita terangkan sampai faham. InsyaAllah. Allah bagi faham. Seterusnya, sambung ayat baru. Ja'atuhum datang kepada mereka. Ja'atuhum datang kepada mereka. Rusuluhum, rasul-rasul mereka. Rusuluhum, rasul-rasul mereka. Bi dengan al-bayinat, bukti-bukti yang jelas. Al-bayinat, bukti-bukti yang jelas. Fa maka raddu, mereka menolak ataupun meletakkan, dua-dua boleh. Raddu ni sebenarnya tolak. Daripada raddu keluar perkataan murtad. Terjemah raddu, mereka menolak ataupun mereka meletakkan, dua-dua boleh. Okey. Aidiyahum, tangan-tangan mereka. Aidiyahum, tangan-tangan mereka. Fi, pada. Afwahihim, mulut-mulut mereka. Afwahihim, mulut-mulut mereka. Wa dan qalu, mereka berkata. Qalu, mereka berkata. Inna, sesungguhnya kami. Kafarna, kami mengingkari. Kafarna, kami mengingkari. Bi dengan ma, apa yang ursiltum, kamu telah diutuskan. Ursiltum, kamu telah diutuskan. Bihi dengannya. Wa dan inna, sesungguhnya kami. La benar-benar fi dalam syakin, keraguan. Mimma, terhadap apa yang tad'unana, kamu serukan kami. Ilaihi kepadanya. Muribin, yang menggelisahkan. Kamu serukan kepada kami, maksudnya kami dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa kamu serukan pada kami. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Rahimah, terjemahkan boleh Puan Rahimah. Puan Rahimah ada? Terjemahkan ayat 9. Ayat 9 dulu. Saya baca dekat ni, saya ketiga. Boleh. Adakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, iaitu kaum Nuh, Samud dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain daripada Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka meletakkan tangannya ke mulutnya kerana kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahawa kamu diutus kepada kami dan kami benar-benar dalam keraguan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Okey. Terima kasih Pak Rahimah. Para Nabi tadi datang pada kaum mereka bukan datang tangan kosong. Saya ni Nabi. Tak. Para Nabi tadi Allah Ta'ala bagi bukti-bukti kebenaran. Mukjizat. Bukti yang dia tu Nabi.
Maksudnya para Nabi itu bukan datang melenggang. Saya ni Nabi. Siapa nak percaya? Para Nabi itu siap tunjuk mukjizat lagi yang dia tu Nabi. Para Nabi itu datang siap tunjuk mukjizat bukti yang dia tu Nabi. Dipilih oleh Allah sebagai Nabi. Kaum mereka reject mereka. Apa cara kaum mereka reject mereka? Allah kata, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di mulut-mulut mereka. So ayat kita sekarang, afwahihim. Nampak ayat kita sekarang, afwahihim. Dia mouth. Mulut-mulut mereka. So orang-orang kafir ni letak tangan mereka kat mulut mereka. Mulut siapa? Siapa nak cuba jawab? Mereka meletakkan tangan-tangan mereka di mulut-mulut mereka. Orang kafir letak tangan kat mulut siapa? Letak kat tangan kat mulut dia sendiri ke letak tangan kat mulut Nabi? Kalau dengar terjemah Puan Rahimah tadi, macam mulutnya, macam mulut sendiri. Puan Rahimah betul tak Puan Rahimah? Saya dengar terjemah Puan Rahimah baca ikut buku tadi. Seolah-olah orang kafir letak tangan kat mulut mereka sendiri. Betul Puan Rahimah? Ya. Yang Kan? Ustaz lagi tu pun sama juga pada mulut mereka. Jangan mereka pada mulut-mulut mereka. Okay. So saya nak tanya orang lain. Mereka meletakkan tangan, orang kafir meletak tangan di mulut-mulut mereka. Mulut siapa? Orang kafir letak tangan kat mulut mereka sendiri ke letak tangan kat mulut Nabi? Mulut Nabi. Mulut Nabi. Puan Sharifah Husna kata mulut Nabi. Terima kasih. Orang lain? Okay, baik. Mulut mereka lah. Macam bila Nabi cakap tu macam pelik. Apa? Syarat suruh Nabi Diam. Okey, baik. Semua betul. Terima kasih Puan Sharifah Husna, terima kasih Puan Izamani. Yes, dua-dua betul. Mereka, orang kafir meletakkan tangan-tangan mereka di mulut-mulut mereka. Dua-dua betul. Letak tangan kat mulut Nabi pun betul, letak tangan kat mulut mereka pun betul. Cuma letak tangan kat mulut mereka ada dua tafsiran yang lain. Okey, sekarang letak tangan kat mulut Nabi. Sebagaimana Puan Sharifah Husna jawab tadi. Orang kafir letak tangan kat mulut Nabi. Sampai ke orang kafir letak tangan kat mulut Nabi? Nabi cakap jarak 2 meter, 3 meter. Nabi cakap dakwah, dia pergi kat mulut Nabi. So, tak kat mulut Nabi. Tak mungkin lah kan. Jadi, mereka meletakkan tangan kat mulut Nabi ni dipanggil simbolik. Simbolik. Bukan semestinya literal makna mereka pergi kat mulut Nabi. Nabi cakap tu dalam jarak 20 meter. Nabi ceramah kat depan jarak 20 meter. Dia pada belakang sekali bangun pergi kat mulut Nabi. So, di mulut Nabi, letak tangan kat situ. Bukan. Itu bukan makna dia. Maksud mereka meletakkan. Tolong mute-kan. Semua sahabat tolong mute-kan boleh. Okey, minta semua sahabat tolong mute-kan. Maksud mereka meletakkan tangan kat mulut Nabi ialah mereka suruh Nabi diam, cukup, diam, cukup, diam, cukup. Tahu maksud dia? Mereka meletakkan tangan kat mulut Nabi bukanlah maksudnya setiap kali Nabi cakap kena pergi kat mulut Nabi letak tangan kat mulut Nabi. Bukan. Maksudnya mereka suruh Nabi diam, stop, jangan dakwah lagi, jangan cakap lagi, jangan berbicara lagi tentang berhala kami, sembahan kami. Itu tafsiran yang pertama. Boleh? Manakala tafsiran yang kedua, mereka meletakkan tangan kat mulut mereka. Pertama, macam yang dikatakan oleh Puan Izamani. Nabi cakap jauh tu. Nabi cakap jauh. Nabi berdakwah cakap jauh. Dalam jarak 10 meter ke 15 meter pada mereka. Mereka pun kata apa? Wahai Muhammad. Kita anak kita pergi rumah orang kan. Anak kita main kat rumah orang bising. Kita isyarat pada jauh je. Adik. Kita tak letak tangan kita kat mulut dia. Jauh mulut dia. Dia panjat almari rumah orang. Kita tak sampai atas almari rumah tu. Contohlah. Kita isyarat ni, kita duduk bawa-bawa kat bawah. Dia main kat atas rumah jiran kita. Kita beritahu, adik. Kita letak tangan kat mulut kita sendiri. Tapi syarat suruh dia diam. Okay, maknanya orang kafir dia letak tangan kat mulut dia sendiri. Orang kafir letak tangan mulut dia sendiri. Tapi tujuan dia nak suruh Nabi diam. Stop. Nak suruh Nabi zaman mereka tu diam. Stop. Jangan dakwah lagi. Okay, ini tafsiran yang pertama untuk pendapat kedua. Tafsiran kedua. Mereka meletakkan tangan di mulut-mulut mereka kat sini bukanlah makna suruh diam. Stop. Bukan. Kerana terlalu marah sangat. Geram aku dia ni, duk kutuk-kutuk Tuhan aku, duk cela-cela Tuhan aku. Rasa nak bunuh, nak cincang-cincang je, kutuk-kutuk. Macam kita,
Geram kan orang kafir kita macam-macam. Geram tengok berita orang kafir bunuh orang Islam kat Palestin. Geram kan? Cuma geram tu tak adalah sampai tahap gigit jari. Orang-orang dulu, isyarat mereka terlalu geram, mereka terlalu marah, mereka meletakkan tangan kat mulut, gigit. Letak tangan kat mulut tu gigit. Gigit tu isyarat apa dia? Marah sangat. So orang kafir zaman dulu, bukan zaman sekarang pun sama lah. Mereka, Allah kata, meletakkan tangan kat mulut kerana terlalu marahkan Nabi tersebut. Kerana terlalu geramkan Nabi tersebut. Betul tak tangan kat mulut tu? Okey. Tengok muka surat 65. Tolong baca dia muka surat 65. File Suraya Haidar. Kalau baca boleh file Suraya Haidar. Page 65. 65 ayat yang 119. Puan Suraya, kalau ada tolong unmute-kan dulu boleh? Sorry, saya pergi minum air tadi. Okey, tak apa. Page berapa Ustaz? 65 ayat 119. 5 ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit hujung jari kerana marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu kerana kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Terima kasih Puan Suraya Haidar. Nampak ni? Orang munafik ni depan Nabi, depan orang Islam, kita geng. Kami beriman sama macam kamu, kita geng. Belakang-belakang mereka menggigit hujung jari kerana terlalu marah bencikan kamu. Itu maksud meletakkan tangan di mulut. Maksud meletakkan tangan di mulut ni. Mereka meletakkan tangan-tangan kat mulut mereka kerana terlalu benci, geram, marah sangat pada para Nabi itu. Lalu mereka pun berkata, kami memang takkan percaya langsung terhadap apa yang kau bawa ni. Kami kufur, tidak percaya langsung terhadap apa yang kamu bawa. Dan kami memang sangat ragu-ragu terhadap apa yang kamu serukan kami kepadanya. Jadi oleh kerana mereka cakap macam tu pada Nabi mereka, mereka reject Nabi mereka, sebab itulah Allah Ta'ala azab mereka. Di ayat ni Allah warning orang Mekah, kamu pun cakap benda yang sama juga pada Nabi kamu. Kamu pun buat perkara yang sama juga pada Nabi kamu. Kamu cakap benda yang sama, buat perkara yang sama pada Nabi kamu, maka kamu pun tunggulah. Tunggulah nanti Allah Ta'ala akan azab kamu sebagaimana Allah azab mereka juga. Seterusnya, ayat yang ke-10. Sambung ayat baru, ayat 10. Qalat telah berkata, ayat 10 tadi kita ayat 9, ayat 10, page 256. Qalat telah berkata, rusuluhum, rasul-rasul mereka. Rusuluhum, rasul-rasul mereka. Adakah fi terhadap Allah, pada Allah, terhadap Allah, dua-dua boleh. Syakun, keraguan. Syakun, keraguan. Dalam mereka tulis dia, Fatiri yang menciptakan, As-samawati, langit-langit, wa dan al-ar, bumi. Al-ar, bumi. Yad'ukum, dia menyeru kamu, boleh, mengajak kamu boleh, dua-dua boleh. Yad'ukum, dia menyeru kamu, mengajak kamu, untuk ataupun agar, yaghfira lakum, dia mengampunkan kamu, yaghfira lakum, dia mengampunkan kamu, min daripada zunubikum, dosa-dosa kamu, zunubikum, dosa-dosa kamu, wa dan yuakhirakum, dia
untuk terjemah yu'akhirukum, untuk dia menangguhkan kamu. Yu'akhirukum, untuk dia menangguhkan kamu, memberi tangguh kepada kamu, ila kepada ajalin tempoh musamma yang tertentu. Tolong terjemahkan dia. Puan Salmiah, terjemahkan boleh Puan Salmiah. Ayat kita, ayat 10. Yang ujung-ujung tak dapat Ustaz, tak apalah. 10 Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Rasul-Rasul mereka, adakah daripada Allah? Ustaz boleh pada sambung? Allah. Adakah pada Allah? Pada Allah. Tak dapat lah Keraguan. Ustaz. Tak Ya, dapat keraguan. Keraguan. Keraguan dan menciptakan langit-langit dan bumi. Dia separuh tak dapat. Dia menyeru kamu Dia menyeru kamu untuk dia mengampunkan kamu. Untuk dia mengampunkan kamu daripada dosa-dosa kamu. Betul. Dan untuk dia memberi tangguh kepada kamu. Dan last ni tak dapat. Kepada tempoh yang tertentu. Sorry Baik, terima kasih. Tak apa. Okey. Allah Ta'ala cerita sedikitlah tentang Nabi-Nabi yang datang. Okey, kan ayat tadi, ayat 9 Allah kata, Nabi-Nabi datang kepada mereka buat bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka letak mulut kat tangan sebagai tanda reject Nabi tersebut. Nabi kata apa dia? Kalau kamu syak kepada kata-kata seseorang, tak ada masalah. Sebab orang tu dia bukan kuasa pun. Kalau kamu tak percaya dia tak boleh buat apa-apa pun. Kamu tak percaya cakap ustaz kamu tak percaya cakap ketua kamu tak percaya cakap mak ayah kamu. Tak apa. Sebab mak ayah kamu tu, dia bukannya boleh buat apa-apa kat kamu. Tapi Allah yang menciptakan langit dan bumi, kamu pun tahu. Kalau aku tanya kamu siapa cipta langit dan bumi, kamu akan jawab Allah. Kamu pun tahu Allah tu buat langit dan bumi. Kan Allah tu ciptakan langit dan bumi. Kalau kamu tidak menyahut seruan dia, kalau kamu tak nak dengar perintah dia, Allah Ta'ala boleh buat apa saja pada kamu. Langit bumi dia punya, dia nak hancurkan dengan kamu sekali hancur. Kamu tak nak dengar cakap bos kamu tak nak dengar cakap ketua kamu, apa sangat boleh buat pada kamu. Dia nak ambil tindakan, kamu boleh lari. Bos kamu nak ambil tindakan pada kamu lari. Lari luar negara ke, lari mana-mana, boleh selamatkan diri. Tapi kalau Allah nak ambil tindakan pada kamu, ada tempat kamu nak lari. Ada tempat kamu nak selamatkan diri. Itu maksud ayat ni. Yang kedua, maksud ayat ni ialah, kalau kamu tak percaya cakap manusia biasa, tak apa lagi. Tapi kalau kamu berasa syak terhadap sesuatu yang Allah ajak kamu. Orang lain ajak kamu masuk bisnes MLM, contoh. Orang lain ajak kamu melabur saham, contoh. Orang lain ajak kamu melabur dalam, dia panggil apa, Bitcoin, blockchain dan sebagainya. Boleh jadi apa dia ajak tu betul atau betul tak betul. Ada kemungkinan dia scammer. Ada kemungkinan dia mengajak kamu kepada perkara yang sia-sia nanti. Contohlah sekarang kan banyak orang ajak masuk pelaburan tu, pelaburan ni. Betul ke tak betul kita pun tak tahu. Ada kemungkinan betul, ada kemungkinan tak betul. Jadi tak ada masalah kalau kita syak. Boleh jadi ajak kita tu Ustaz glamour dia ajak. Masuk ni pelaburan ni. Untung ni. Dah banyak orang untung pelaburan ni. Kita masih lagi syak. Tak apa. Tak ada masalah. Sebab Ustaz yang ajak tu boleh jadi dia kena tipu juga. Orang ajak melabur ni, Bitcoin lah, coin-coin macam-macam coin sekarang ni kan. Kita pun tak tahulah betul ke tak betul. Okay? Jadi kalau kita rasa syak terhadap benda-benda macam tu, tak jadi masalah. Tapi, yang ajak kamu ni adalah Allah yang telah ciptakan langit bumi untuk kamu. Allah tak pernah scam orang, tak pernah scam kamu. Maksudnya Allah Ta'ala tak pernah menipu kamu, tak pernah. Bahkan Allah bagi nikmat je pada kamu. Langit bumi Allah buat untuk kamu. Allah buat kamu ada pendengaran, penglihatan hati untuk manfaat kamu. Tiba-tiba bila Allah tu ajak kamu kepada kebaikan, kamu masih lagi syak. Maksud ayat ni.
Kalau kamu syak terhadap orang yang ajak kamu kepada bisnes, kepada pelaburan dan sebagainya, kamu syak, tak apa lagi. Ataupun orang nak pinjam duit kamu, orang nak pinjam duit kamu, contohlah, kamu syak. Adakah dia akan bayar balik ataupun tak akan bayar balik? Itu tak pelik. Syak benda tu bukan satu benda yang salah. Syak kita pada dia bukan satu benda yang salah. Bukan satu benda yang haram, bukan satu benda yang pelik lah. Tapi kalau Allah yang telah buat langit bumi dan bagi kamu macam-macam, tiba-tiba Allah tu suruh kamu beriman dengan dia sahaja, kamu boleh syak. Boleh percaya ke? Boleh percaya ke? Tu maksud ayat ni. Tu yang maksud pelik bin ajaib kat sini. Allah hantar Nabi, apa tujuannya? Ni, dua tujuannya. Dia mengajak kamu, pertama untuk diampun dosa-dosa kamu. Okay, min kat sini ada dua tafsiran. Satu terjemah min daripada biasalah. Min tu terjemah daripada semata-mata. Jadi kalau min tu terjemah daripada semata-mata, maksudnya Allah mengajak kamu untuk masuk Islam agar untuk dia mengampunkan dosa-dosa kamu. Sebelum ni kamu kafir kan? Sebelum ni kamu kafir. Jadi oleh kerana kamu kafir, Allah ajak kamu masuk Islam. Bila Allah ajak kamu masuk Islam, apa tujuan dia? Allah nak ampun dosa-dosa kamu kafir sebelum ni. Setinggi mana pun dosa kamu kafir sebelum ni, setinggi mana pun dosa kamu kufur sebelum ni, bila kamu masuk Islam, kosong dosa kamu sebelum ni. Itu maksud min yang terjemah daripada semata-mata. Min kedua dipanggil min tabi'idiyah, bermakna sebahagian. Maksudnya Allah mengajak kamu untuk Allah mengampunkan sebahagian daripada dosa-dosa kamu. Maksudnya macam ni. Kamu tu mengindah Islam. Kamu kat sini refer pada orang Islam. Banyak buat dosa maksiat. Jadi Allah ajak kamu untuk jaga semayang. Allah ajak kamu untuk buat ibadat. Jadi bila kamu ikut jaga semayang, buat ibadat, semayang kamu, ibadat-ibadat kamu akan menjadi penyebab terampunnya sebahagian dosa-dosa kamu. Tak maksud ayat ni. Adapun dosa-dosa lain yang tak terhapus dengan solat, ibadat-ibadat, kena taubatlah sungguh-sungguh pada Allah. Okay, itu penerangan-penerangan tentang min ni lah. Dua-dua betul. Kemudian, sebab kedua, Allah Ta'ala, dia menyeru kamu, tujuan dia apa dia? Supaya dia boleh tangguhkan azab kepada kamu sampai tempoh-tempoh yang tertentu. Allah Ta'ala ni, kalau dia zalim, hari ni dia hantar Nabi, hari ni dia bagi kitab, tak nak dengar, esok dia boleh azab dah. Esok boleh azab dah. Betul kan? Boleh. Tapi Allah Ta'ala tu punya rahmah, belas kasih sayang pada manusia. Allah Ta'ala hantar Nabi, hantar kitab. Allah Ta'ala tangguhkan dulu azab. Lama. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Barulah Allah datangkan azab. Barulah Allah Ta'ala datangkan azab. Jadi Allah seru kamu. Memang Allah nak kamu beriman. Bukan Allah seru kamu sebab Allah nak azab kamu. Tak. Kalau Allah Ta'ala hanya create alasan untuk Allah azab manusia, Allah Ta'ala suruh Nabi dakwah sebulan je. Setiap para Nabi, Allah hantar, Allah suruh Nabi tu hang dakwah sebulan je. Lepas sebulan pun nak azab mereka. Tu kalau Allah Ta'ala memang sifat dia jenis nak azab orang je. Tak. Allah Ta'ala nak bagi kebaikan, nak ampunkan dosa, nak bagi orang peluang taubat pada Allah. Sebab tu para Nabi berdakwah lama. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Musa 30 tahun dakwah Fir'aun. 30 tahun tuan-tuan dakwah Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam. Jadi 30 tahun tu, macam-macam Fir'aun tengok mukjizat Nabi Musa. Tujuan dia apa dia? Allah Ta'ala nak tangguhkan azab kamu. Itu tanda Allah Ta'ala sayang pada kamu. Tapi kamu masih lagi syak terhadap Allah yang ajak kamu. Pelik semua. Kamu masih lagi ragu-ragu terhadap Allah yang ajak kamu. Kamu ni kalau yang ajak kamu masuk pelaburan, bisnes tu orang biasa, kamu syak okey lagi. Ini yang ajak kamu masuk tu ayah kamu. Mak kamu. Takkanlah ayah kamu, mak kamu nak scam kamu. Ustaz kamu boleh jadi nak tipu kamu. Ustaz kamu dia ajak kamu masuk pelaburan. Bitcoin ke apa coin ke tak tahulah, ustaz kamu yang ajak kamu. Boleh jadi ustaz tu pun nak scam kamu. Boleh jadi. Tak semestinya ustaz tu tak scam. Tapi kalau mak ayah kamu, logik tak? Mak ayah kamu nak scam kamu. Logik ke tak logik? Tak logik langsung. Macam itulah seolah-olahnya. Jadi kat sini, kamu syak terhadap Allah yang nak ajak kamu ada kebaikan. Kamu ragu-ragu terhadap Allah yang dia cipta langit bumi, dia buat segala-galanya untuk kamu. Tiba-tiba dia ajak kamu kepada kebaikan untuk ampunkan dosa kamu, untuk selamatkan kamu pada azab.
Tiba-tiba kamu syak terhadap dia, pelik sungguh kamu ni. Kamu syak terhadap sesuatu yang tak patut kamu syak. Dia maksud ayat ni. Boleh? Okey, baik, seterusnya. Qalu, mereka berkata. Qalu, mereka berkata, in tidaklah antum, kamu, ni kata-kata mereka pada para nabi ni, kata-kata orang kafir pada para nabi, illa melainkan Basharun manusia misluna seperti kami turiduna kamu mahu an untuk tasudduna menghalang kami amma daripada apa yang kana adalah ya'budu menyembah abauna oleh nenek moyang kami fa maka ituna datangkanlah kepada kami bi dengan sultanin keterangan bukti duduk boleh mubinin yang jelas nyata. Okey, terjemahkan dia Puan Siti Nolis, terjemahkan boleh Puan Siti Nolis ayat 10 ni pengakhiran dia. Ada Puan Siti Nolis Abdul Rashid ada? Saya baca daripada Quran ya, terjemahan. Rasul-rasul mereka berkata, adakah keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman agar dia mengampuni sebahagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sehingga waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalang kami menyembah apa yang disembah daripada nenek moyang kami dan dahulu, kerana itu datanglah kepada kami bukti yang nyata. Okey, baik. Terima kasih Puan Siti Nolis. Orang kafir kata pada Nabi, dulu-dulu kata pada Nabi zaman mereka, kami bukan tak percaya pada Allah. Kami bukan tak percaya pada Allah tu, tapi kami tak percaya pada kamu. Ni alasan mereka ni. Kami kan tak percaya pada Allah tu, kami tak percaya pada kamu. Sebab apa kami susah nak percaya pada kamu? Sebab kamu tu manusia macam kami juga. Ni alasan sejak turun-temurun. Antara sebab orang kafir tak nak beriman dengan para nabi ialah sebab nabi tu manusia macam mereka juga. Ini punya alasan sejak zaman Nabi Nuh lagi. Alasan klise macam ni. Inilah jadi alasan antarabangsa untuk semua orang kafir. Zaman Nabi Nuh lagi mereka dah guna alasan. Tolong baca boleh. Puan Sharifah Husna tolong baca surah Mukminun, tak silap saya. Surah Mukminun. Tolong baca. Muka surat 343. Ayat 24. 343 ayat 24. Boleh? Boleh. 343. Ayat 24. Okey. Maka berkatalah para pembesar orang kafir daripada kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah mahu, tentu dia mengutuskan malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Okey, Puan Sharifah Husna sebelah dia 344 ayat 33. Tadi Nabi Nuh, sekarang Nabi Hud pula. Berkata para pembesar orang kafir daripada kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan dan dia minum apa yang kamu minum. Okey. Satu ayat lagi. 34. Sesungguhnya jika kamu mentaati manusia yang seperti kamu, nescaya kamu pasti rugi. Okey.
Terima kasih Puan Syaifah Husna. Jadi alasan-alasan antarabangsa ni sejak zaman Nabi Nuh lagi mereka dah guna. Kami bukan tak percaya Allah tu, kami percaya Allah tu. Allah tu kami percaya, kami tak syak tentang Allah tu. Tapi kami syak tentang kamu ni. Kalau Allah nak pilih Nabi, kenapa Allah pilih manusia? Kalau Allah nak pilih Nabi, kenapa Allah pilih manusia macam kami juga? Makan, pergi pasar, minum, macam kami juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah dah jawab banyak kali dalam Quran. Allah kata, kalaulah yang berjalan kat bumi tu, kalaulah Allah hantar malaikat jadi Nabi. Tuan-tuan bayangkan, Allah hantar malaikat jadi Nabi. Malaikat tu suruh jaga semayang. Malaikat tu kata, bangun awal solat subuh. Kena puasa bulan Ramadan. Maka manusia akan bagi alasan apa? Awak tu malaikat, tak payah hantar anak pergi sekolah. Okey, awak tu malaikat, tak payah kerja, tak apa. Tak payah bayar bil tu, bil ni, urusan tu, urusan ni. Kami ni ada anak isteri, sibuk. Ada masa nak kena layan anak, ada rasa nak kena bagi masa untuk isteri. Awak malaikat tak apalah. Bolehlah bagi masa pada Allah banyak. Kami tanggungjawab banyak. Orang akan bagi alasan. Awak satu lagi, awak malaikat tak ada nafsu. Kami ni macam-macam nafsu. Nafsu nak beli tu, nak beli ni, nak ada tu, nak ada ni. Jika kami terpaksa bekerja untuk nafsu kami, awak tak apa, awak tak ada nafsu. Orang akan bagi alasan. Kalau Allah hantar Nabi ataupun Rasul di kalangan malaikat. Jadi Allah hantar Nabi di kalangan manusia agar manusia tidak bagi alasan. Saya miskin, ada Nabi miskin pada kamu, boleh amal agama. Saya kaya, sibuk banyak harta, ada Nabi yang lagi kaya pada kamu, boleh bagi masa amal agama. Nabi itu siap jadi raja lagi. Bukan sekadar memerintah manusia, memerintah jin sekali. Boleh amal agama, tak ada masalah pun. Saya isteri ramai, tak ada masa nak amal agama. Tu, Nabi itu lagi ramai isteri pada kamu. 100 orang isteri dia, boleh amal agama. Jadi Allah pilih manusia di kalangan Nabi agar manusia tidak ada alasan. Dan Allah jawab lagi dalam tempat lain, dalam surah Al-An'am, page pertama ayat bawah. Allah kata apa dia? Kalaulah aku hantar malaikat sebagai rasul, nescaya segala urusan dah selesai. Nikmat Allah hantar Nabi pada kamu sebagai rasul. Nabi itu tidak boleh mengazab. Nabi itu hanya boleh menyampaikan warning sahaja. Kalaulah Nabi itu Allah bagi kuasa macam malaikat untuk mengazab suka hati dia, dah lama dah kamu kena azab. Kalaulah untuk Allah hantar malaikat yang ada 600 sayap tu, dalam hadis tentang Jibril ada 600 sayap Jibril. Kalaulah Nabi Allah hantar pada kamu tu macam Jibril, kan? So jadi Nabi, malaikat Jibril jadi Nabi. Kamu tak beriman, masa tu juga dia hentam kamu, mati terus masa tu. Jadi Allah hantar kepada kamu manusia juga sebagai Nabi agar kamu tidak ada alasan. Agar kamu tidak ada alasan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian mereka menerima. Semua manusia tahu sejak zaman dulu, tak pernah lagi Allah hantar Nabi ataupun Rasul di kalangan bukan manusia. Semua para Nabi Allah hantar, semua dia berjalan, makan macam orang lain juga. Sebagaimana orang kena mati, dia pun kena mati. Tak adalah kata, Nabi apa kena mati. Dan semua Nabi mati. Tak ada lagi Allah hantar Nabi, Nabi tu kekal hidup tak mati-mati. Tak, semua Nabi mati. Tengok surah Furqan. Tolong baca dia boleh. Tuan Haji Izali, tolong baca surah Furqan. Muka surah Furqan ayat 20. Muka surat 361. 361 ayat bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebahagian kamu sebagai ujian bagi sebahagian yang lain. Mahukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha melihat. Okey, terima kasih Tuan Haji Izali Sulaim. Allah kata, kami tak pernah hantar mana-mana Rasul pun sebelum ni melainkan makan, jalan ke pasar macam orang lain juga. Okey, tak pernah lagi dalam sejarah Nabi untuk umat ni malaikat. Nabi untuk umat ni jin. Nabi untuk umat ni Allah pilih di kalangan binatang boleh bercakap. Tak ada lagi, semua manusia biasa. Jadi ini adalah alasan mereka untuk reject para Nabi. Alasannya alasan yang biasa. Dan Allah Ta'ala dah jawab alasan-alasan ni. Maka mereka pun kata dah pada para Nabi tu, okey baik. Kalau kamu betul-betul kamu ni utusan Allah. Kalau kamu ni betul-betul orang pilihan Allah. Datangkan bukti yang nyata, keterangan yang jelas untuk tunjuk yang kamu ni adalah benar Rasulullah. Okey, baik. Itu alasan mereka. Kalau betul kau utusan Allah, Allah pilih kau sebagai Nabi, datangkan bukti. Mana bukti?
Mana surat pengesahan? Kalau kita sekarang kan, mana surat pengesahan yang kau tunggu? Okey, baik. Sama ayat seterusnya. Maksud bukti kat sini apa dia? Mukjizat ke, kitab ke, magic ke, tak masalah kat sini. Ayat satu lagi, sambung ke habis. Ayat 11. Qalat telah berkata, lahum kepada mereka, rusuluhum, rasul-rasul mereka. In tidaklah, nahnu kami, illa melainkan, Basyarun manusia, mislukum seperti kamu, wah dan lakinna tetapi Allah yamunnu mengurniakan ala kepada man siapa terjemah yamunnu mengurniakan nikmat ala kepada ke atas man siapa yang yasha'u dia mahu min daripada ibadih hamba-hambanya. Sambung lagi habis ayat ni. Wa dan ma tidaklah kana ada kebolehan. Terjemah ana ada kebolehan. Terjemah kana tu. Lana bagi kami an untuk na'tiyakum mendatangkan kepada kamu bi dengan sultanin bukti yang nyata illa melainkan biiznillah dengan izin Allah wah dan ala kepada Allah lah. Fa maka liyatawakkali hendaklah bertawakal al-mu'minun orang-orang yang beriman. Okey, ayat last kita Puan Tamsiah Syuaib, tolong baca boleh ayat 11 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata kepada mereka, rasul-rasul mereka, tidaklah kami melainkan manusia seperti kami dan seperti kamu dan tetapi Allah mengurniakan nikmat Ustaz Nikmat betul. Nikmat kepada siapa yang dia mahu daripada hamba-hambanya dan tidaklah ada kebolehan yang lain untuk mendatangkan kepada kamu dengan bukti-bukti yang nyata melainkan dengan izin Allah dan kepada Allah lah yang ni saya tertinggal Ustaz. Maka hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Okey, terima kasih Puan Tamsiah Syuaib. Okey. Tadi mereka bagi dua alasan tak nak terima Nabi tu Nabi. Pertama, kamu manusia macam kami juga. Kedua, kenapa tak datangkan bukti yang nyata? Bukti yang nyata tu sama ada mukjizat ataupun azab yang Nabi tu warning. Okey, Nabi pun jawab kat sini. Nabi terjawab balik. Ya, memang kami manusia macam kamu. Makan nasi, tidur, berjalan, ada anak bini, perlu pada tu, perlu pada ni. Memanglah kami Nabi macam kamu. Sama. Sifat kemanusiaan tu memang ada. Manusia lain mati, kami pun mati juga nanti. Manusia lain perlu pada makan minum, kami pun perlu pada makan minum. Ya, memang kami satu sudut sama macam kamu.
Tetapi beza kami dengan kamu ialah Allah bagi nikmat. Allah bagi wahyu, Allah bagi kitab pada kami. Itu perbezaan kami dengan kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang membezakan Nabi dengan orang lain adalah wahyu, kitab. Macam tu juga yang membezakan seseorang dengan orang lain adalah ilmu wahyu. Kitab, hadis, itu beza. Orang tu sama macam kita juga, tapi dia menguasai ilmu kitab. Dia menguasai ilmu hadis, maka darjat dia lagi tinggi pada darjat kita. Kita makan nasi, dia makan nasi. Kita bercuti, dia bercuti. Kita balik kampung, dia balik kampung. Sama kita dengan dia. Tapi dia tu menguasai ilmu kitab, menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu agama. Maka darjat dia mulia tinggi pada kita. Itu beza. So para Nabi, mereka mulia, mereka wajib dimuliakan sebab Allah bagi nikmat pada dia. Apa nikmat Allah bagi? Allah bagi wahyu. Allah bagi kefahaman. Allah bagi mereka hidayah. Allah bagi mereka hidayah yang banyak untuk pimpin orang lain. Itu beza dia. Ayat ni sama macam ayat dalam ayat akhir surah Kahfi. Kalau baca Pak Maisarah boleh, ayat akhir surah Kahfi. Muka surat 303. Ataupun 304. Macam itulah lebih kurang muka surat 304 ayat 110. Boleh Pak Maisarah? Boleh je. Last kali 110. Ya, bawah sekali. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahawa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Okey, baik. Terima kasih Puan Maisarah. Tengok ayat ni. Nabi cakap, ya aku manusia macam kamu juga. Makan nasi, tidur. Bukan nasi lah, tak tahu apa dia makan pada zaman tu. Tapi aku dapat wahyu. Yang membezakan para Nabi dengan kita semua adalah Nabi tu dapat wahyu. Kita tak dapat wahyu. Kita kalau dapat pun ilham, tak sama macam wahyu. Para Nabi tu mimpi mereka pun wahyu. Itu beza Nabi dengan manusia biasa. Aku memang macam kamu. Aku tak kata aku malaikat. Aku tak kata aku ni makhluk, bukan manusia, bukan malaikat. Tak, aku manusia macam kamu juga. Wahyu besar, wahyu kecil. Ada hingus, ada air liur, ada taik mata, titik telinga. Sama macam kamu. Tapi kenapa Allah suruh aku, kamu tak anakku? Sebab aku dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Okey, bab mujizat. Kamu nak tengok mujizat. Aku ni nak datangkan mujizat. Bukan aku suka hati aku. Izin Allah. Allah izin, baru mujizat tu berlaku. Allah tak izin, tak berlaku. Nabi Musa ada tongkat Nabi Musa. Bukan setiap kali dia ketuk kat sungai terbelah. Setiap kali dia ketuk kat laut terbelah. Tak, ada masa tak jadi. Sekarang kalau tongkat Nabi Musa ada lagi, saya jumpa kat mana-mana tongkat Nabi Musa, saya guna, ketuk-ketuk tak jadi apa pun. Sebab tongkat tu tidak ada super power. Yang adanya Allah Ta'ala yang mengizinkan benda tu berlaku, benda yang berlaku. So Nabi jawab, bab sultan, iaitu bukti yang jelas yang aku ni Nabi, yang kami ni Nabi, semua tu dengan izin Allah. Kami tidak boleh sewenang-wenangnya. Okey, nak tengok saya Nabi, tengok. Keluar api kat tangan, tangan jadi putih. Tak ada. Benda tu izin Allah. Allah izin jadi. Okey, kamu cabar kami. Kamu orang kafir cabar kami. Mana azab? Kamu duk warning azab tak ada pun. Azab tu pun bukan kami yang boleh bagi. Azab tu pun hanya datang dengan kehendak Allah, izin Allah. Kami hanya tolong sampaikan sahaja. Okey, baik. Lepas pada tu, Nabi jawab panjang lagi. Mereka tanya dua soalan je. Kamu manusia macam kami? Pertama. Yang kedua, mana bukti? Nabi jawab, kami memang manusia macam kamu, tapi kami dapat wahyu. Nabi jawab lagi, kami tak mampu datangkan mujizat apa-apa melainkan dengan izin Allah. Nabi tambah lagi satu. Nabi kata apa tahu? Nabi tambah lagi satu. Nabi kata, orang mukmin akan berserah pada Allah. Maksudnya, aku dah sampaikan apa patut aku sampaikan. Aku dah sampaikan pada kamu, aku dah jawab apa yang patut jawab pada kamu. Lepas pada ni, aku tak nak ambil tahu dah. Lepas pada ni, aku serah pada Allah. Sama ada Allah akan beri hidayah pada kamu, cepat ke lambat ke terpulang, ataupun Allah Ta'ala dah tahu urusan kamu lepas ni azab. Jadi kalau Allah Ta'ala dah tahu di sisi Allah, kamu akan kena azab lepas pada ni, aku bagilah 100 jawapan ke, 1 juta jawapan ke, beratus-ratus ribu jawapan ke, kamu tetap tidak akan beriman. Sebagai orang mukmin, aku ni orang mukmin, aku serah saja pada Allah. Kamu nak terima, tak nak terima.
kamu nak apa lagi, kamu nak terima tak nak terima, kamu nak bunuh aku ke, kamu nak apa-apakan aku ke, lepas pada ni aku akan serah urusan aku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku yakin Allah bila lantik aku, Allah tidak akan sia-siakan, Allah tidak akan biar, Allah Taala akan jaga aku, lindungi aku, protect aku daripada segala kejahatan. Okey, kita berhenti sini dulu. Minggu depan kita sambung balik insya-Allah kisah Nabi, kisah apa ya? Kisah orang-orang musyrikin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun surah ini surah Ibrahim, tapi kisah Nabi Ibrahim tak masuk-masuk. Dua muka surat lagi baru masuk kisah Nabi Ibrahim. Okey, berdoa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an. وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا مباركا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Salam. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Sama-sama.